Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Persoalan besar untuk kita semua, terutamanya Walaun, kemana pemimpin PAS masuk gua ketika seluruh dunia memuji Perdana Menteri yang ke-10 yaitu Anwar Ibrahim, ditulis oleh Ahmad Mursi, dipetik daripada Harapan Daily. Seharusnya buat masa ini kita lupakan seketika sengketa politik demi membebaskan bumi suci. Seluruh dunia memuji penegasan Perdana Menteri yang ke-10 yaitu Anwar Ibrahim di hadapan pemimpin Jerman yang jadi penyokong kuat genosid ketika ini. PAS senyap 1000 bahasa dan cuba tarik perhatian rakyat dengan isu ringgit, wang esan, bahkute dan kantin, semuanya hal perut dan mulut. Sebaliknya, DAP telah lebih awal beri sokongan penuh kepada penegasan Perdana Menteri yang ke-10. Bercakap tentang isu ringgit yang dijadikan isu ini, hari ini Bank Negara Malaysia telah menyekolahkan Wan Saiful Wanjan dengan membalas sendiri kiriman Wan Saiful dengan kata Bank Negara Malaysia untuk mendapatkan perkara yang sahih, boleh merujuk kepada Bank Negara Malaysia, Bank Pusat Malaysia itu. Jangan sembarang post ataupun repost ataupun menyebarkan maklumat yang tak tepat. Hari ini ditular apabila Wan Saiful telah pun membuat satu hantaran yang tidak meneliti terlebih dahulu sehingga akan menimbulkan kekeliruan yang sangat besar. Tapi Bank Negara Malaysia telah pun memperbaikinya, bahkan telah pun memberikan peringatan kepada Wan Saiful supaya membuat analisis ataupun semakan terlebih dahulu sebelum memberikan kenyataan atau post semula. Selain daripada itu, wang ehsan, bahkute dan terkini tentang kantin juga diguna pakai oleh PAS sebagai modal murahan politik mereka. Sebaliknya, DAP telah lebih awal memberi sokongan penuh kepada penegasan Perdana Menteri yang ke-10 Anwar Ibrahim. Haji Hadi yang bersikap berkecuali semasa menjadi duta khas Timur Tengah mengkritik Perdana Menteri yang ke-10 yang kononnya tidak cukup tegas dan lantang. Perdana Menteri yang ke-10 dah kritik di depan muka Presiden Amerika dan Kansler Jerman di PBB, memujuk pemimpin-pemimpin negara Arab dan Turki dan banyak lagi. Semasa Perdana Menteri yang ke-10 berucap di PBB, ahli PAS juga yang cuba highlight sisi buruk ucapan Perdana Menteri ke-10 dan abaikan mesej penting isu Palestin. Syukurlah Perdana Menteri yang ke-10 yang berada di situ dan berdepan provokasi wartawan biadab dengan tenang, fasih, berhati-hati tetapi tegas. Jika Muhyiddin Ismail atau Haji Hadi yang diaslak, tak dapat dibayangkan, tulis Mursi. Berbanding Chancellor Jerman, ucapan berani Perdana Menteri yang ke-10 tanpa skrip dan PDF seperti itu hanya boleh lahir dari hati nurani pemimpin yang telah lama berjuang membebaskan, kata laporan ini. Kata-kata seperti proud to be Malaysian dan if this is the person that represent Malaysia, I'll be proud memenuhi komen-komen di video ucapan Perdana Menteri yang ke-10. Saudara, Anda boleh rujuk tulisan ini di Harapan Daily. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda untuk tajuk ulasan kali ini yang pastinya amat panas. Kemana pemimpin PAS masuk gua ketika seluruh dunia puji Perdana Menteri yang ke-10 atas ketegasan beliau berkaitan dengan isu paling hangat yaitu Gaza, Palestin dan Israel. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan untuk kali ini. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi laporan paling menarik kita terima, yaitu berkaitan dengan Parti Muhyiddin Yassin, yaitu Parti Bersatu, yang mana jawatan kuasa bahagian Bersatu Gua Musang telah pun digantung. Nampaknya Parti Bersatu makin hari makin kritikal
Parti Bersatu makin hari makin susah. Ini apabila juga telah didedahkan bahawa akan ada lebih ramai lagi pemimpin-pemimpin Parti Bersatu yang berprofil tinggi akan menyertai PKR. Siapakah mereka? Itu kita akan ketahui dalam masa terdekat ini. Namun yang menjadi perdebatan buah mulut di dalam media sosial oleh netizen dan pemerhati politik, pengikut politik di seluruh Malaysia apabila jawatan kuasa bahagian Bersatu Gua Musang kini telah pun digantung. Jawatan kuasa bahagian Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Gua Musang digantung susulan ketua bahagiannya yang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengerusi Bersatu Kelantan, Datuk Kamarudin Mat Nor berkata, keputusan penggantungan itu dibuat sejak sebulan lalu dan akan berkuat kuasa sehingga tarikh pengesahan pindaan perlembagaan parti terbabit disahkan oleh Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS. Menurut beliau, situasi berbeza membabitkan Ahli Parlimen Gua Musang, Muhammad Azizi Abu Naim dan Ahli Parlimen Jeli, Zahari Kecik walaupun kedua-duanya menyatakan sokongan kepada Anwar. Di Jeli, Ahli Parlimennya itu bukan daripada kepimpinan Bersatu. Jadi tidak ada masalah, kata beliau. Berbeza dengan Ahli Parlimen Gua Musang kerana beliau ialah Ketua Bahagian Bersatu Gua Musang. Katanya ketika ditemui pemberita di jamuan berbuka puasa bersama media di Perdana Kota Baru di sini pada Khamis. Ujar Kamarudin, secara peribadi beliau masih berhubungan baik dengan kedua-dua ahli parlimen terbabit. Namun dalam konteks organisasi parti, mereka sudah tidak mewakili Perikatan Nasional PN. Jelas beliau berhubung dakwaan Muhammad Azizi yang dibuang daripada kumpulan WhatsApp juga ada kaitan dengan sokongan yang dibuat terhadap kerajaan. Katanya, kami sudah tidak yakin untuk mempercayai beliau kerana pengisytiharan sokongan terhadap kerajaan dan pimpinan parti lawan menyebabkan perkara-perkara strategi tidak boleh dibincangkan dalam kumpulan WhatsApp itu, katanya. Beliau juga sudah tidak lagi berada dalam kelompok Wakil Rakyat Bersatu dan Perikatan Nasional selain tidak boleh mengatakan mereka wakil dari PN, katanya. Sebelum ini, Bersatu meminda perlembagaan untuk melucutkan keahlian terhadap Ahli Parlimen, Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dan Ahli Dewan Negeri yang menyokong pihak bertentangan atau musuh. Pindaan yang dibuat selepas 6 Ahli Parlimen Bersatu termasuk Zahari dan Muhammad Aziz yang juga ADUN Negeri menyatakan sokongan mereka kepada Anwar. Saudara-saudara sekalian, ini adalah satu masalah besar buat Parti Bersatu. Adakah dengan ini akan menyebabkan terjejasnya kekuatan Parti Bersatu pula selepas ini? Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda dan ikuti terus ulasan selepas ini.